Okey, mari kita sambung untuk topik tersebut iaitu gerakan pada garis lurus. Jadi ini adalah video part yang ketiga. Jadi untuk siapa yang dah lupa, kamu boleh rujuk balik video yang pertama dan juga video yang kedua. Okey, mari kita sambung pecutan. Jadi video pertama kita sentuh tentang sasaran. Video yang kedua kita fokus kepada had laju. Dan video hari ini adalah untuk fokus dalam pecutan. Jadi sasaran dengan had laju kamu dah belajar dalam part yang pertama dan kedua. Sekarang daripada had laju macam mana nak carikan pecutan, kita akan buat pembezaan. Daripada pecutan nak cari balik had laju, kita akan buat pengamiran. Ada beberapa kata kunci yang kamu perlu fokus pada hari ini. Iaitu kalau sebut pecutan seketika, maksudnya soalan nak cari pecutan zarah pada suatu masa. Kalau pecutannya positif, maksudnya had laju zarah meningkat. Kalau pecutannya negatif, maksudnya had laju zarah menurun. Pecutan sifar maksudnya had laju zarah tersebut adalah maksimum ataupun minimum. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama, iaitu tengok muka surat 226 buku teks anda, contoh ke-9. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik tetap O. Pada masa T saat selepas meninggalkan O, sasarannya dia bagi satu persamaan. Ungkapkan had laju dan juga pecutan untuk zarah tersebut. Jadi daripada sasaran nak carikan had laju, kita akan buat pembezaan. Jadi daripada S nak carikan V, kita akan buat pembezaan. Jadi bezakan persamaan yang dibagi, saya harap belum lupa. 4 pindah ke hadapan, kita akan buat darab. 4 darab 1/4, kita akan dapat 1. Okey, dengan kuasanya tolak 1. Lepas tu 3 darab ke depan, kita akan dapat 15/2. Kuasanya kurang 1. Dengan 9 darabkan 2, kita dapat 18. Jadi dapatkan persamaan V. Daripada V, kita nak carikan A, kita pun buat pembezaan. Jadi beza lagi sekali, kita dapat 3T kuasa 2. 2 darab ke hadapan, kita dapat 15T. Dengan 18T, bezakan, kita dapat 18. Jadi dengan pembezaan, kita dah dapatkan V dan juga A. Sekarang B, barulah kamu carikan tempoh masa apabila pecutannya negatif. Jadi kalau pecutannya negatif, maksudnya A kurang daripada kosong. Jadi masukkan persamaan A kurang daripada kosong. Selesaikan. Kita dapat T kuasa 2 tolak 5T tambah 6 kecil daripada kosong. Faktorkan, kita dapatkan 2 nilai. Lepas tu lukiskan graf semali ini muka senyum dengan nombor kecil di kiri, nombor besar di kanan. Jadi sekarang kecil daripada kosong, jadi kita ambil kawasan yang tengah ini. Jadi lepas ambil kawasan tengah, kita tahu jangka masanya adalah 2 hingga 3 saat. C. Tentukan 2 masa apabila pecutannya ialah sifar. Jadi kalau pecutan sama dengan kosong, jadi kita buat A sama dengan kosong seperti tadi, kita faktorkan, tekan EQN, kita boleh dapat 2 nilai iaitu T sama dengan 2 dan juga T sama dengan 3. Okey, tengok contoh 10. Buku teks anda muka surat 227. Jadi sekarangnya soalan dia bagi satu persamaan A sama dengan 5 tolak 2T. Dengan had laju awal adalah 6. Maksudnya V kosong adalah 6. Maksudnya apabila T sama dengan kosong, V adalah 6. Okey, jadi A dia nak carikan had laju zarah tersebut apabila pecutannya adalah sifar. Jadi pecutannya sifar maksudnya A sama dengan kosong. Jadi untuk bab ini, penting adalah kita carikan kata kuncinya. Barulah kita selesaikan persamaan. Jadi saya nak carikan had laju daripada A, nak carikan V, kita akan buat pengamiran. Jadi daripada A, kita buatkan pengamiran. Kamirkan 5, kita dapat 5T. Kamirkan 2T, kita akan dapat T kuasa 2. Kalau dah lupa, semak balik
kerja pengamiran anda. Jadi T kita akan tambahkan kuasanya jadi 2, lepas tu bahagikan kuasanya. Jadi 2 dengan 2 cancel, kita dapat T kuasa 2. Tambah C. Pengamiran tak tentu mesti ada tambah C di belakang. Jadi apabila T sama dengan kosong, kamu tengok kalau 5T ini ialah kosong, T kuasa 2 pun kosong. Jadi sebenarnya kamu boleh dapat C adalah sama seperti V. Jadi kalau had laju awal V adalah 6, maksudnya C adalah 6. Jadi kita boleh dapat persamaan untuk V. Tapi belum selesai untuk A sebab pecutannya ialah sifar. Jadi kita akan buat A sama dengan kosong. Okey, masukkan 5 tolak 2T sama dengan kosong. Carikan nilai T. 5/2. Maksudnya pada saat tersebut pecutannya adalah sifar. Baru kita ganti masuk ke dalam persamaan had laju. Ganti masuk kepada persamaan 5T tolak T kuasa 2. Dengan gantikan T kepada 5/2, kita boleh dapat jawapan untuk A. Okey, untuk B. Pecutan apabila zarah tersebut berhenti seketika. Jadi apabila berhenti seketika, maksudnya tak ada had laju. Dia dah berhenti dah. Jadi apabila V sama dengan kosong, kita selesaikan soalan, selesaikan persamaan untuk dapatkan 2 nilai T. Jadi kita boleh dapat T sama dengan 6 dan juga T sama dengan -1 lepas kita buat pemfaktoran dan kamu boleh tekan kalkulator EQM untuk dapatkan jawapan. Jadi T sama dengan 6, T sama dengan -1. Jangan lupa ini adalah masa. Masa mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi kita ambil nilai positif T sama dengan 6. Ganti balik kepada A sebab saya nak cari pecutan. Jadi gantikan T sama dengan 6 ke dalam persamaan A. 5 tolak 2T. Jadi 5 tolak 2T dengan gantikan T sama dengan 6, kita boleh dapatkan jawapan untuk A sama dengan -7, iaitu pecutan sama dengan -7. Okey, mari kita tengok contoh ke-11 iaitu buku teks anda muka surat 226. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dari satu titik tetap O pada masa T saat selepas meninggalkan O dengan had laju awal. Jadi soalan ini dia pun bagi V kosong, iaitu had laju awal adalah 2. Lepas tu dia bagi persamaan A. Ungkapkan sesaran. Jadi sekarang daripada A nak cari balik sesaran, maksudnya kita perlu buat pengamiran sebanyak 2 kali. Sebab daripada A, kita buat pengamiran sekali, kita dapatkan nilai V. Jadi kita dapat 3T kuasa 2 tolak 7T tambah C. Dan saya bagi had laju awal, iaitu apabila T sama dengan kosong, V adalah 2, jadi C adalah 2. Jadi kita dapat persamaan V. Daripada V, nak cari balik sesaran, kita kamirkan sekali lagi. Jadi buat pengamiran lagi sekali, kita dapatkan persamaan sesaran. Jadi sekarang dia tak ada bagi sesaran awal ataupun jarak ataupun asalannya dia bergerak. Jadi kita anggapkan kalau T kosong, S kosong, maksudnya C-nya pun kosong. Jadi kita dapat untuk sesaran. Jadi persamaan sesaran sudah ada, A dah selesai. Sekarang carikan B. Carikan 2 masa apabila zarah tersebut mempunyai had laju seketika sifar. Jadi nampak had laju sifar, maksudnya kita perlu buat V sama dengan kosong. Apabila V sama dengan kosong, ganti masuk persamaan V. Selesaikan, tekan EQN, kita dapat 2 masa. Jadi satu masa ialah 1/3, satu lagi ialah T sama dengan 2. Jadi soalan B sudah selesai. C, dia nak kamu hitungkan sesaran dari O pada 2 masa tersebut. Okey, pada 2 masa 1/3 dan T sama dengan 2 ini. Seterusnya, tentukan jarak antara 2 kedudukan zarah tersebut apabila berhenti seketika.
Jadi kita carikan dulu sasarannya. Apabila T sama dengan 1/3, kita dapat sasarannya ialah 17/54. Dengan gantikan T sama dengan 1/3 ke dalam persamaan sasaran. Ambil persamaan sasaran, lepas tu gantikan T dengan 1/3, kita boleh dapat. Lepas tu gantikan T sama dengan 2, kita boleh dapat sasaran ialah -2. Lepas tu buatkan satu garis lurus seperti yang saya ajar anda dalam video yang sebelum ini. Jadi saya nak kamu buatkan dulu apabila T sama dengan 0 ini ialah asalannya. Baru saya nak tahu sasarannya positif ke negatif. Kalau T sama dengan 1/3, sasarannya ialah positif. Maksudnya dia berada di sebelah kanan. Okey, katanya di sini. Iaitu apabila T sama dengan 1/3. Jaraknya dari O sini adalah 17/54. Apabila T sama dengan 2, sasarannya ialah -2. Maksudnya di sebelah kiri. Sebab sasarannya -2. Jadi apabila T sama dengan 2, sekarang sasaran daripada O, jaraknya sini adalah 2. Jarak mesti sentiasa positif. Hanya sasaran boleh ada nilai positif dan nilai negatif. Jadi sekarang dia nak carikan jarak antara dua kedudukan tersebut. Maksudnya antara apabila T sama dengan 1/3 dan juga T sama dengan 2. Jadi saya nak tahu jarak ini adalah berapa. Jadi kita campurkan dua nilai tersebut. 17/54 tambah dengan 2, kita boleh dapatkan jarak untuk soalan C. Okey, contoh ke-12. Ini buku teks anda, muka surat 230. Ini adalah contoh soalan yang kamu mungkin dapat untuk gerakan garis lurus pada kertas 2. Jadi raja berikut menunjukkan dua zarah, iaitu P dan juga Q, bergerak di sepanjang dua garis lurus dari satu titik tetap O dan juga A. Pada masa T saat selepas P dan Q serentak meninggalkan O dan juga A, masing-masing daripada keadaan pegun. Maksudnya pada permulaan dua-dua zarah tersebut tak bergerak. Okey, sasarannya adalah SP untuk sasaran P. Diberi persamaan 1/3 T kuasa 3 tolak 2T square. Lepas tu pecutan Q diberi AQ sama dengan 2 tolak 2T. Sekarang dia bagi kamu jarak OA adalah 20 meter dan arah ke kanan diambil sebagai arah positif. A. Carikan had laju. Saya nak carikan VP dan juga pecutan P dalam sebutan T. Jadi dia nak untukkan zarah P, carikan had laju dan juga pecutannya. Daripada sasaran, nak carikan had laju, kita akan buat pembezaan. Jadi 3 kuasanya kita akan darat ke hadapan. Jadi 3 darat 1/3, kita dapatkan 1. Kuasanya tolak 1. Yang belakang pun sama. 2 darab 2, kita dapat 4. Dengan kuasanya tolak 1. So kita ada 4T. Daripada had laju nak cari pecutan, kita buat lagi pembezaan sekali. Jadi 2 darab ke hadapan, kita dapat 2T. Lepas tu 4T kita bezakan, kita dapat tolak 4. Jadi pecutan dan juga had laju dah selesai. Lepas tu, untukkan zarah Q. Dia nak carikan had laju dan juga sasaran. Sekarang dia bagi A. Nak cari balik had laju dan sasaran, kita perlu buat pengamiran. Jadi dari A, nak carikan V, kita buat pengamiran sekali. Kamirkan 2 tolak 2T. Kamirkan, kita dapat 2T tolak T square tambah C. Jadi sekarang dia ada bagi had laju awal tak? Kalau tak ada had laju awal, maksudnya T sama dengan 0, V adalah 0, so kita dapat C adalah 0. Jadi had laju Q
sama dengan 2T tolak T kuasa 2. Okey, lepas tu kita carikan untuk sasaran. Daripada V nak cari balik sasaran, kita buat lagi pengamiran sekali lagi. Jadi kamirkan 2T, kita dapat T square. Kamirkan T kuasa 2, kita dapat T kuasa 3 bahagi 3. Sekarang dia ada bagi sasaran awal. Iaitu sekarang dia bagi OA ialah 20 meter. Maksudnya O adalah asalan. Sekarang Q, permulaannya dia berada 20 daripada O. Nampak tak jarak sini adalah 20 ke kanan. Jadi maksudnya sasarannya ialah 20 apabila T sama dengan 0. Jadi S sama dengan 20, maksudnya C sama dengan 20. So kita dapatkan sasaran Q adalah T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 20. Jadi untuk soalan A dah selesai. Jadi A sebenarnya dia nak uji kamu tahu tak hubungan antara sasaran, had laju dan juga pecutan. Dia nak uji kamu bila nak guna pembezaan dan bila nak guna pengamiran. Seterusnya barulah kita carikan jawapan untuk B1. Okey, untuk B, dia nak carikan pada ketika P balik ke O semula. Jadi apabila B balik kepada O semula, maksudnya dia balik ke tempat asal. Jadi sasarannya adalah 0. Jadi kita gantikan S sama dengan 0, carikan masanya. Jadi lepas kita faktorkan, kita dapat 1T adalah 0, satu lagi T adalah 6. Jadi pada saat ke-6, zarah tersebut akan balik ke tempat asal. Jadi saya nak carikan jarak Q. Maksudnya kita perlu gantikan T sama dengan 6, masukkan semula kepada sasaran Q. Jadi masukkan sasaran Q. Okey, persamaan untuk sasaran Q adalah T kuasa 2 tolak T 3 bahagi kepada 3 tambah 20. Ganti masuk T sama dengan 6, kamu boleh dapat negatif 16. Jadi kalau dah lupa persamaan sasaran Q, boleh rujuk kepada slide yang sebelum ini. Okey, ganti masuk kamu boleh dapat sasaran ialah negatif 16. Jadi jaraknya sentiasa positif, jadi jaraknya adalah 16. Sekarang nombor 2, nak carikan had laju setiap zarah tersebut. Maksudnya kita nak cari VP dan juga VQ. Jadi gantikan T sama dengan 6 kepada had laju P. Jadi persamaan bagi VP adalah T kuasa 2 tolak 4T. Gantikan T kepada 6, kita boleh dapatkan V-nya adalah 12. Ulang lagi langkah yang sama untuk had laju Q. Jadi persamaannya ialah 2T tolak T kuasa 2. Okey, masukkan T sama dengan 6, kita boleh dapatkan had lajunya adalah negatif 24. Jadi dah selesai untuk soalan tersebut. Jadi ini adalah soalan berformat SPM. Jadi dia uji semua, iaitu dia uji sasaran, uji had laju dan juga pecutan. Jadi untuk bab yang tersebut, maksudnya paling penting kita nak tahu daripada sasaran, nak cari had laju, kita gunakan pembezaan. Daripada had laju, nak carikan pecutan, buat lagi beza sekali. Kalau daripada sasaran nak cari pecutan, maksudnya kita perlu buat pembezaan sebanyak 2 kali. Jadi daripada pecutan nak cari balik had laju, kita akan buat pengamiran. Daripada had laju nak cari balik sasaran, kita perlu buat pengamiran. Jadi soalan kalau bagi persamaan pecutan dan dia nak cari sasaran, maksudnya kamu perlu buat pengamiran sebanyak 2 kali. Jadi ini sahaja untuk topik gerakan pada garis lurus. Sekian, terima kasih.